الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 12, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang bersangat daripada yang demikian sekaliannya. Dan yang bersangat ni yang terlebih teruk lagi. Yang bersangat ni yang terlebih teruk daripada yang demikian sekaliannya. Mana yang demikian terdahulunya, mereka yang mensia-siakan, meninggalkan kewajipan batin, tetapi masghul, bersibuk, berbimbang dengan sembahyang sunat dan puasa sunat. Yang Ghazali mengatakan tidak ada sesuatu baginya, Allah tak terima sama sekali. Ni berat dah ni. Ni yang bersangat, mana apa? Yang terlebih teruk lagi daripada yang demikian sekaliannya. Yang demikian sekalian yang kita baca minggu lepas. Hak dalam kitab Minhaj ni ambil pengajaran molek. Ambil pengajaran molek. Dan hak pembicaraan sekarang ni memang saya sentiasa ulang. Dalam mengajar ke, dalam tazkirah ke, saya biasa ulang hak dalam kitab Minhaj ni. Yang terdahulunya meninggalkan kewajipan batin, taubahnya tidak, khaufnya tidak, zuhudnya tidak, syukur, sabar, redha, tawakul, ikhlasnya tidak. Itu semua adalah perintah Al-Quran yang wajib ijma' ulama', sebagaimana perintah sembahyang 5 waktu, sebagaimana perintah puasa Ramadan. Perintah Al-Quran yang sama, yang wajib ijma' ulama'. Begitu juga dengan perintah ta'at batin. Perintah daripada Al-Quran yang sama, daripada Tuhan yang satu, yang wajib ijma' ulama'. Ini ta'at batin. Ta'at batin disia-siakan, tetapi engkau masghul, bersibuk dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat. Ni di antara amal sunat hak paling lebih. Amal sunat paling lebih ni sembahyang sunat, atau paling lebih sekali. Lebih tak lebih pun, kalau taat batin disia-siakan, tidak ada sesuatu bagimu, kata Ghazali, Tuhan tak akan terima. Hak ni yang terlebih teruk lagi ni. Yang kedua yang kita baca minggu lepasnya, mengekalkan atas maksiat batin yang mewajibkan neraka. Riya, ujub, takabur, hasad, maksiat batin yang haram ijma' ulama', yang haram dosa besar, yang mewajibkan neraka. Kata Ghazali rahimahullah, tiba-tiba engkau meninggalkan perkara harus. Hak harus ditinggalkan. Hak haram ijma' ulama', maksiat batin yang mewajibkan neraka dikekalkan. Hak mubah, hak harus ditinggalkan. Mana?
mubah harusnya makan siang hari. Itu harus bukan Ramadan. Makan siang hari ditinggalkan untuk puasa sunat. Tidur malam harus. Isyak solat dah. Tidur malam harus. Tapi ditinggalkan tidur malam untuk qiyamul lail, untuk qurbah taqarrub ila Allah. Bangun malam-malam tapi hati mengekali dosa-dosa besar, riya, ujub, takabur yang mewajibkan neraka. Kata Imam Ghazali, tiada sesuatu baginya. Ini yang bersangat daripada yang mungkin sekarang. Yang lebih teruk lagi ni adalah kamu, kata Imam Ghazali, jatuh di dalam cita-cita, dipanggil apa? Amal, angan-angan. Dan padahal mencita-cita itu, angan-angan tu, maksiat yang semata-mata amal dipanggil, angan-angan. Dilawan kepada sifat rojak, harap. Satunya rojak, harap. Satunya amal, angan-angan. Jatuh di dalam angan-angan. Apa angan-angannya? Amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu angan-angan maksiat semata-mata. Itu maksiat batin lain pula. Apa beza rojak dengan amal? Amal ni alif, mim, lam. Amal. Panjang angan-angan. Cuma dalam kitab Jawi lamanya, amal ni diterjemah dengan cita-cita. Kita, kalau bahasa standard kita lah. Kalau kita ni, cita-cita ni benda molek. Cita-cita kita di bulan Ramadan, tu cita-cita ni benda molek. Di sini bukan cita-cita ni. Diterjemah dengan cita-cita. Tapi maksud di sini angan-angan. Sebab nak panggil rojak, harap, yang pertamanya adalah dalam kitab Minhaj bicara, dia dalam kitab Minhaj bicara bab khauf dan rojak di Aqabah yang kelima ni. Kitab Minhaj Aqabah yang kelima. Kita sekarang Aqabah yang pertama, bonggok yang pertama, peringkat yang pertama, Aqabatul ilmi. Adapun bicara khauf dan rojak, Aqabah yang kelima, Al-Aqabatul khamisatu wahia Aqabatul bawa'ith, dia panggil. Bawa'ith ni yang mendorong, yang membangkit kita kepada memperbanyakkan amal ibadah. Dua perkara, khauf dan rojak. Ketika Imam Ghazali memulai bicara Aqabah yang kelima ni, Imam Ghazali mulai dengan apabila betul bagimu jalan. Apabila betul bagimu jalan. Jalan akidah comel. Jalan fiqh comel. Jalan tasawuf comel, ilmu dan amal. Bila betul jalan ni, barulah pergi pada khauf dan rajak. Tapi kalaulah jalan pun tak betul, dia pun bagaimana? Dia panggil angan-angan. Dia dipanggil angan-angan. Dengan amal ibadahnya akan dibalas dengan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya tidak ada sesuatu pun baginya. Hak ni hak terlebih teruk, kata Imam Ghazali. Sampai di pada masya Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka mendahulu kepada amal pada masa atas dunia ni dengan amal-amal kebaikan. Faja'alnahu haba'an mansura, kata Tuhan, kami jadikan akan amalnya debu yang bertaburan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di Aqabah yang kelima dan kitab Minhaj ni bicara khauf panjang, bicara rojak panjang, dan bicara angan-angan pun panjang. Bila jalannya tidak betul, itu dipanggil angan-angan.
Ni lebih teruk lagi ni. Engkau jatuh pada cita-cita, mana angan-angan, dan padahal mencita-cita panjang angan-angan itu maksiat yang semata-mata maksiat lain pula dah. Maksiat yang semata-mata dengan bahawa maksiat yang langsung tidak bercampur dengan kebajikan. Tak ada. Itu maksiat semata-mata, maksiat batin. Raja, taat batin, harap. Memanglah kita sentiasa mengharap. Mengharap kena betul jalan. Mengharap kena buat jalan molek. Ada ni. Contoh dah kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Penuh Bagi Hati. Mengharap keampunan Allah. Jalan taubah tu kena lengkapkan. Rukun taubah kena sempurnakan. Tapi kalau mengharap keampunan Allah, rukun taubah pun tak kena. Dan kitab Penuh Bagi Hati, sehabis-habis bodoh. Bukan orang Terengganu je cakap bodoh. Dan kitab Penuh Bagi Hati, sehabis-habis bodoh. Mengharapkan keampunan Allah, rukun taubahnya mana? Ni bulan Ramadan ni. Mengharapkan keampunan Allah, taubahnya di mana? Apakah dosa-dosa yang diampuni dengan Ramadan? Semua dosa. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam yang diampuni dengan puasa Ramadan. Dosa-dosa besar, dosa yang berkait dengan anak Adam, wajib melengkapkan rukun taubah. Wajib melengkapkan rukun taubah. Tapi rukun taubahnya apa? Masuk dalam radionya, taubahnya macam mana? Perbanyakkan istighfar. Taubahnya macam mana? Bangun malam minta ampun dengan Allah. Tu taubah yang dijadikan mutiara kata dalam radio. Orang ceramah tu panjang, tapi dia ambillah sedutan sebagai mutiara kata. Yang ceramah tu bukan orang agama, orang motivasi. Bukan orang agama, tapi dia ambillah sebagai mutiara kata. Mana taubahnya? Perbanyakkan istighfar. Mana taubahnya? Bangun malam minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak? Dalam dia tu bukan gitu. Taubah ni perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan semayang sunat taubah. Dua tu. Perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan semayang sunat taubah. Itu dia taubah. Mana kalau kita kata kau tak boleh kata kasar-kasar. Mana? Kalau nak kata apa kalau pesen gitu? Dia ambil mutiara kata pula. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan semai sunat taubah. Nak bertaubah ni, itu dia taubah. Itu dia rukun taubah. Ni kata nak keluar kasar mulut ni. Kalau bodoh setakat bodoh tu ingat je tau. Bodoh capu benok ke apa panggil. Taubah pun tak kenal. Yang berceramah tu bukan orang agama, orang motivasi. Dia tak kenal taubah. Yang radio pula ambil buat mutiara kata tu, tak kenal ke taubah tu apa? Taubah tu ibadah batin. Istighfar tu sunat, zikir lisan. Sunat memang sunat, tidak dinafikan. Memang disunatkan perbanyakkan istighfar, tapi itu sunat, itu zahir. Taubah wajib ijma' ulama, taat batin. Istighfar bukan rukun taubah, tapi disunatkan perbanyak istighfar. Semayang sunat taubah tu ibadah zahir, tu pekoh. Semayang sunat taubah hukumnya sunat. Memanglah hukum disunat. Dan semayang sunat taubah kan, takkan hukum dia wajib. Lepas tu taubah wajib ijma' ulama. Semayang sunat taubah itu bukan rukun dia. Ada ni. Kalau orang nak bertaubah daripada dosa besar terdahulu meninggalkan sembahyang fardu, dia sembahyang sunat taubah hukumnya haram. Kalau dia nak bertaubah dia dosa besar terdahulu dia meninggalkan sembahyang fardu. Kalau dia nak bertaubah daripada dosa terdahulu meninggalkan puasa Ramadan, dia boleh sembahyang sunat taubah. Dia qada balik puasa Ramadan dia sembahyang sunat taubah banyak mana pun tak apa. Sebab tidak terganggu taubah dia ni.
Tetapi kalau dia nak bertaubah, dia dosa besar terdahulu, meninggalkan sembahyang waktu, di sembahyang sunat taubah tu taubah, itu hukumnya haram atas pandangan yang muktamad, makruh atas pandangan dhaif. Itu taubah. Jadi ta'ah batin ditinggalkan, kemudian nak mengharap keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipanggil amal angan-angan kosong. Yang mana amal mencita-cita angan-angan kosong ni maksiat yang semata-mata. Maka kamu menyangkakan niat kebajikan. Niat kebajikan dengan sebab jahil kamu dengan perceraian, perbezaan antara keduanya, antara angan-angan dengan niat kebajikan, atau dengan sebab hampir keduanya pada setengah kelakuan. Yang hak minggu lepas, sekarang ni bicara berkaitan dengan ilmu yang ketiga, ilmu berkaitan dengan taat batin. Ini berkaitan dengan amal soleh. Ini berkaitan dengan amal soleh. Adapun yang pertama, beriman, ilmu yang pernah kita minhaj ilmu tauhid, hak tu sesat bicara, makna dia beriman dan dia beramal soleh, taat zahirnya cukup, tapi taat batinnya tidak. Ini kita bicara sekarang. Hak zahir, semayang fardu, puasa fardu, hak zahir dilengkapkan, hak pekoh. Yang bicara sekarang ni, hak taat batin disia-siakan. Maksiat zahir ditinggalkan, berjudinya tidak, minum araknya tidak, tetapi mengekalkan maksiat batin. Ini yang bicara sekarang. Orang yang beriman, ini bicara sekarang. Orang yang beriman, yang taat zahir, tapi tak ada taat batin, yang meninggalkan maksiat zahir tetapi tidak meninggalkan maksiat batin, yang bicara sekarang. Tapi kalau beriman, berakidah cuka cemaking, hak tu bukan kata sembahyang sunat, bukan kata puasa sunat, bahkan sembahyang fardu waktu sekalipun, puasa Ramadan sekalipun, haji umrah yang wajib sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bicara sekarang ni. Bicara ni akidah comel ni. Bicara sekarang ni pekoh comel. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak berpegang dengan i'tiqad yang mu'tazilah, yang sesat. Mana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Sebut mulut. Orang sentiasa ceramah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apa dia i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Tidak beriktikad dengan pegang yang mu'tazilah. Apa dia pegangan mu'tazilah? Kena tahu. Sebagai sempadan dalam bab ikhtiar dan usaha yang banyak terpesong sekarang. Manakah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar dan usaha? Manakah i'tiqad jabariyah? Manakah i'tiqad qadariyah? Sebab jabariyah kadang kita kena. Sebab ahli sunnah wal jamaah duduk tengah. Duduk tengah. Yang mana batinnya jabariyah, zahirnya qadariyah. Jadi jabariyah pun nak kena-kena, qadariyah pun nak kena-kena. Kita ahli sunnah duduk tengah. Mana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dalam bab ikhtiar usaha? Manakah i'tiqad jabariyah? Manakah i'tiqad qadariyah? Sekarang ni orang ceramah agama pun tak lepas sini. Dan pernah orang yang memang doktor dalam bidang usuluddin, tajuknya Jabariyah dan Qadariyah, tajuk program slot di dalam radio. Jabariyah kalau itu tajuk dia, tetapi dalam huraiannya hak ahli sunnah yang sebenar itu dia kata Jabariyah. Hak Qadariyah tu tiba dia kata ahli sunnah wal jamaah. Dan radio orang yang doktor dalam bidang usuluddin dah.
Hak letak Qadariyah tu, itu hak kapi ijma' ulama. Sebab Qadariyah tidak kapi ijma' ulama. Tapi yang Qadariyah sebenar, itulah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, dikatakan itu Jabariyah. Kita macam mana? Itu dia, kita macam mana? Ini ba'iktiqad. Aqaidul iman yang 50 kita macam mana? Iktiqad kita ni, mengesakan Allah pada perbuatan macam mana? Itu pegang yang wajib. Pegang yang mustahil, hukum dia kita berpegang. Tentu tidak sama sekali berbilang pada perbuatan. Ada tak dua pegangan di hati kita? Yang pertama, kita berpegang semua yang berlaku adalah keesaan Allah pada perbuatan. Itu pegang hukum sifat wajib. Kita pegang hukum sifat mustahil. Sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Kita berpegang di akidah kita, tentu tidak sama sekali berbilang pada perbuatan. Apa maksud berbilang pada perbuatan? Kita berpegang pula Allah bersifat dengan sifat kuasa, dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah. Dan kita berpegang tentu tidak sama sekali Allah Ta'ala lemah. Apa makna Allah Ta'ala lemah? Dengan bahawa walaupun ada satu perbuatan yang ianya bukan perbuatan Allah, seperti sudah berpegang Allah lemah, itu berpegang dengan sifat mustahil. Bukan berpegang dengan hukum bagi sifat mustahil. Kita berpegang tentu tidak sama sekali Allah bersifat dengan sifat lemah, dengan bahawa tentu tidak sama sekali walaupun sebesar zarah ianya bukan perbuatan Allah. Duduk di akidah kita aqaidul iman yang 50, hak permulaan agama. Itu bicara tauhid. Tak ada tu, tak ada tu tak ada bicara amal sunat dah, tak ada tu. Tak ada segala-galanya. Puasa Ramadan pun tak ada. Bukan amal sunat di bulan Ramadan. Amal sunat tu buatlah. Tapi jadi angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Tutup buku, tak ada bahagian. Kalau Ramadan saja baru nak mari tunjuk buat amal, nak ikut jalan mana? Bulan Ramadan banyaklah golongan seumpama ni. Mari nak buat amal Ramadan. Kuliah bunyi kuat macam mana pun, buat tak peduli je. Hak ni nak buat amal bulan Ramadan. Bolehlah berlakon. Boleh buat amal seumpama ni. Ini hak banyak Bukan dia yang buat amal gitu. Dia latih pula anak cucu Ramadan lah, mari penuh. Tak ada adab, tak ada apa, mari penuh. Sebab apa? Anak cucu pun tanpa ilmu. Sebab selama ni Masjid Surau meriah dengan majlis ilmu, anak cucunya tak pernah mari. Dia pun tak pernah suruh, sebab dia pun tak pernah mari. Ramadan jadi mari, dia bawa anak cucu dia yang jahil, yang tanpa adab. Mana mari ganggu bulan Ramadan ni? Kecoh bulan Ramadan. Orang nak amal ibadat, konon-kononnya nak latih anak mari bulan Ramadan. Latih anak mari bulan Ramadan saja. Lepas tu bulan lain nak latih anak semain tarawih. Nak latih anak main semain tarawih. Tak kira kecil besar budak akhir dah. Hak pakai paper, tak pakai paper pun nak latih belaka. Latih kat mana? Konon-konon dia sebagai mak ayah yang bagus lah. Tok nenek yang bagus. Nak latih anak, nak latih cucu. Gitu ke latih? Kalaulah jurulatih itu jahil, kalau kita kata jurulatih itu mabuk, nak latih macam mana? Oh, jadi macam-macam isu bulan Ramadan. Capu ni, capu. Yang mari duduk ganggu orang nak buat amal ibadah. Lepas tu ada pula yang galak kan. Bagus. Kalau Masjid Surau tidak bunyi suara budak-budak bising, tak meriah ke macam mana, tak dia kata lah. Jadi Masjid Surau ni tempat kena dengar suara budak-budak bising. Nak dengar suara budak-budak bising, pergi sekolah. Tanya cikgu tak ada. Tanya cikgu tak ada, tanya cikgu ada senyap. Tapi mari Masjid Surau ni tak kena kita tanya. Bising sepenuhnya. Nak dengar budak-budak bising, kita mampu mainan, bukan di Masjid Surau. Mana bab pegangan kena sahih molek.
Kena tahqiq, kena jelas. Manakah pegangan ahli sunnah wal jamaah? Kita pegang kejap. Semua yang berlaku adalah datang dari iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah Allah yang muafakah dengan sifat ilmu Allah. Ni aqaidul iman yang 50 ni. Duduk sini molek. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku yang ini bukan datang dari iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dia? Apa dia iradah Allah pada azal? Apa dia qada Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz? Qada Allah yang tercatat di suhuf malaikat? Qada Allah yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu? Dia panggil qada Allah belaka tu. Manakah qada yang azali, yang mubarrah, yang putus sekaliannya, yang mustahil berubah sama sekali? Manakah qada Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang baharu? Ada yang mubaram, yang putus, ada yang mu'allaq, yang tergantung dan berubah. Mana hak azali, mana hak baharu? Hak ni pun tak boleh nak beza. Dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala mencatat akan takdir makhluk 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Hadis Muslim, 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi. Itu qada yang baharu. 50,000 tahun tu lama, betul, tapi itu qada yang baharu sebab dia ada masa. Qada azali tak ada masa, sebab dia tidak ada permulaan. Sini pun nak lepas ni. Qada yang tercatat 50 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, qada yang azali. Dia orang ceramah ni pernah ganah lah. Itu bukan qada azali. Itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, yang Allah mencatat dengan makna Allah memerintahkan qalam untuk mencatat. Tapi pada hakikinya bukan qalam yang mencatat. Yang mencatat hakikinya Allah Ta'ala. Sebab qalam makhluk tak ada bekas sama sekali. Tapi apakah beza antara qada azali yang putus, yang mustahil berubah sama sekali, dengan qada yang baharu, yang tercatat di Lauh Mahfuz, ada yang mu'allaq, yang tergantung, yang berubah? Hak mana? Ni kena kemah dalam bab akidah. Tak lepas sini nak cerita apa? Sesar dalam bab akidah, bab pekoh comel, puasa dengan ilmu, semayang dengan ilmu. Hak zahirnya baca Quran dengan ilmu. Hak zahirnya baca Quran dengan ilmu, bukan style sekarang bunyi kata tadarrus, tapi baca ramai-ramai. Kaedah mana tu? Dia tadarrus ni baca, kawan dengar, tersilap baiki. Itu tadarrus. Ni baca ramai-ramai. Ramailah pelakon dia nya. Baca ramai-ramai. Baca salah pun tak tahu. Turuk gitu je. Kamu tak pandai tak apalah. Kamu turuk ramai-ramai. Jadi amal baca Quran boleh turuk orang. Tak payah belajar. Seorang je belajar. Dah orang lain tu. Wah amal baca gitu. Ada pula alasan. Dia kata kalau baca seorang, lepas tu orang lain perhati dengar, mula-mula amal dia kata, lepas tu hilang lah. Al-Baqarah je pandai baca, lepas tu hilang. Sebab apa? Tak nak pergi dah. Kalau kita buat baca ramai-ramai ni, dia kata mana boleh ramai sampai ke khotang. Apa ada situ? Kenapa baca seorang, hak lain perhati dengar, awal je ramai masa Al-Baqarah, lepas tu tunggu Quran dia mati, dia pun tak ngaji dah, lepas tu dia pun balik. Kenapa dia tak teruskan baca? Sebab dia baca tak betul dah, tak nak pergi dah. Tapi kalau baca ramai-ramai, baca tak betul pun dia boleh baca je lah. Kaedah tu sekarang ni, dia baca ramai-ramai. Nak mengajar kalau Tuhan pun baca ramai-ramai. Kena marah Allah. Marah orang tua ni segang kitanya, tapi dah tak reti adab sangat. Buka speaker pukul 9 pagi, ketuk-ketuk speaker tak berhenti. Mula baca, mula nak mula kuliah lah. Kau kuat dan tapi dia geruk dia ramai. Lepas dia kena kenalah. Tu pun tak ada pemadam kapur tu.
Kalau ada pemadam kapur tu kena gandeng tau. Bedok kepala. Tahu pemadam kapur? Nak molek orang tua gitu, suruh anak cucu pergi sekolah, ketika cikgu ngajar sains matematik, awak baca Quran bulan Ramadan. Nak tengok cikgu buat mana? Cikgu ngajar sains matematik ilmu dunia je, awak baca Quran. Sebab apa? Sebab tu orang ngajar fardhu-ain tauhid fiqh tauhid masjid, tu baca Quran. Awang pergi sekolah, cikgu ngajar sains je, matematik je, ilmu dunia. Awang baca Quran. Dia ajar cucu duduk gitu. Dak. Tapi jawab panggil ke mana? Orang nak mengajar, dia baca Quran pertama kuat pula. Baca ramai-ramai lah. Tapi dinamakan tadarus. Tapi baca ramai-ramai. Hak ni hak baca Quran dengan ilmu. Mana zahir dicomel? Puasa dicomel pekah, semayang dicomel pekah, baca Quran comel dengan ilmu. Sesah hak zahir. Ni hak batin. Hak taat batin. Yang wajib ijma' ulama. Perintah Al-Quran, hak maksiat batin. Yang wajib ijma' ulama kita kena bersihkan daripada hati. Yang ianya adalah haram dosa besar ijma' ulama yang mewajibkan neraka. Ini cerita sini. Tiba-tiba ilmu yang ketiga ni tidak dipelajari ataupun dipelajari tapi tidak diamali. Ini yang ketiga ni yang bicara. Maknanya akidah comel, orang yang beriman, zahir dia comel dengan ilmu fiqh, hak taat batin. Ini bicara hak taat batin. Ni. Taat batin ni Mazali mulai dengan tiadakah takut hei orang yang menunjukkan orang. Itu hak terjemahan Syekh Al-Fatani. Orang yang menunjukkan orang. Hak dalam Sirajut Talibin dia hak Imam Ghazalinya ayyuhal mustaghshidu. Itu dalam Minhajul Abidin. Ayyuhal mustaghshidu. Syekh Daud terjemah, hei orang yang menunjukkan orang. Tiadakah takut engkau, hei wahai orang yang menunjukkan orang. Kita tunjuk kepada orang. Tapi dalam keadaan kita mensia-siakan kewajipan ta'ah batin, dalam keadaan masghul berbimbang dengan sembahyang sunat dan puasa sunat. Orang yang menunjukkan orang. Siapa? Termasuk kita. Kita ibu bapa, kita tunjuk jalan kepada anak-anak kita. Kita ni tunjuk jalan pada anak-anak kita. Tapi kitanya macam mana? Sibuk dengan sembahyang sunat, sibuk dengan puasa sunat. Tetapi ta'ah batinnya mana? Taubahnya mana? Ilmu tasawuf tak belajar. Jadi macam tadi lah. Taubah pun tak kenal. Orang yang menunjuk orang ni pula ceramah tu lah. Walau Ramadan ni cerita bab fadilah, ni cerita bab taubah. Tapi macam mana jalan taubah yang sebenar? Tidak diajar. Akhirnya bulan Ramadan hanya diperbanyakkan amal sunat, tapi ta'ah batinnya macam mana? Ni orang menunjukkan orang. Orang menunjukkan orang ni termasuklah pekoh comel, ajar pekoh. Orang menunjukkan orang ni. Dah ta'ah batin macam mana? Ajar Quran. Itu ta'at zahir. Lepas tu, ta'at batin macam mana? Tekan tak keikhlasan ketika membaca Al-Quran. Kita ajar Al-Quran. Al-Quran selebih-lebih zikir. Tapi kita tekan tak keikhlasan. Pastikan hati tidak riak ketika membaca Al-Quran. Sebab orang qari yang riak dia ada tempat khas dalam lubang dalam neraka Jahannam. Jubul hazan Nabi kata. Nabi minta kepada kita supaya berlindung daripada jubil hazan. Apa dia jubil hazan? Wadin fi Jahannam uiddat lil qurra'il mura'i. Satu wadi, satu lembah, satu telaga dalam neraka Jahannam yang disediakan untuk qori-qori yang riak. Nak sapa tangga qori ni bukan sebarang orang. Tapi riak menunjuk-nunjuk dengan kepandaian dia. Dia ada tempat khas benar, lubang dalam neraka Jahannam. Jadi menunjukkan orang, ajar orang ilmu Quran hak zahir macam dengan hak batin. Hak batin ni macam mana? Baca Quran sunat sebab berzikir. Ikhlas ketika membaca Quran hukumnya wajib ijma' ulama. Riak ketika membaca Al-Quran haram dosa besar ijma' ulama.
Membaca Al-Quran sunat selebih zikir. Ikhlas wajib jika membaca Al-Quran. Riak haram dosa besar yang mewajibkan neraka. Orang baca Quran serta riak bukan hanya terbatal pahala, tetapi berdosa besar yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Ini ilmu yang ketiga ni. Ada ni. Ini ilmu yang ketiga. Ambil model dalam kitab Minhaj ni. Kita pun maklum ikhlas wajib. Riak haram dosa besar, kita maklum. Tapi riaknya macam mana? Tekan tak? Orang yang menunjuk orang ni tekan tak? Cuma dah kita syarah pada Minhajul Abidin, Sirajut Talibin ni, ayyuhal mustaghshidu diterjemah dengan orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran. Ni. Wahai orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran. Kita nak petunjuk kan? Kita nak kebenaran kan? Tak takut ke engkau mensisihkan taat batin, tapi engkau bersibuk dengan sembahyang sunat, dengan puasa sunat? Engkau mengekali maksiat batin yang mewajibkan neraka, tapi engkau meninggalkan perkara mubah. Yang terlebih teruk laginya, engkau jatuh dalam angan-angan yang dicela pada syarak, tapi engkau menyangka niat kebajikan. Tak nak beza antara niat kebajikan dengan panjang angan-angan. Dan di bawah tu lagi dia akan cerita, inilah dia panggil balak yang berlaku kepada mereka yang mengerjakan amal dengan ketiadaan ilmu. Dia kerja di bawah. Balak yang menimpa mereka yang beramal dengan ketiadaan ilmu. Ilmu mana ni? Ilmu yang ketiga, ilmu taat batin. Dia beramal tanpa ilmu. Ini musibah dia. Tapi tanpa ilmu mana ni? Tanpa ilmu yang ketiga. Ilmu pertama tauhid beres, ilmu kedua fiqh beres ni. Ilmu ketiga ni tak ada ni. Ini musibah dia jadi seumpama tadi. Jadi maknanya kalau orang yang tidak ada ilmu yang ketiga ni, tidak akan sejahtera, tak akan selamat. Amal zahir dia tidak ada yang tinggal, masa dia akan bercerita melainkan penat dan lelah sahaja. Amal zahir dicomel pekoh, tapi jahil ilmu tasawuf, jadi tidak ada daripada amal zahir mazali melainkan penat, lelah dan celaka sahaja. Celaka. Ini ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga. Ilmu serta dengan amal. Ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Waktu saya ulang-ulang kali tekan. Ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Tak apalah ilmu fiqh ni, banyaklah khilaf dia. Tersilap, ada pandangan-pandangan. Ada ni. Tapi kalau ilmu tauhid, kena kemah molek. Anak cucu kita pastikan tauhid dia comel. Ramadan tak kira. Yang pertama, tauhid kena comel, kena jelas, kena tahqiq molek, kena bincang bab tauhid ni. Sebab tauhid ni hak dalam hati masing-masing. Semayang budak ni macam mana semayang? Taman Ninah pun tak cukup ni, kita boleh ajar balik. Sebab nyata. Budak ni baca Quran apa gitu, cukar cemakin hukum tak betul ni, kita kena ajar balik. Sebab tu kita tahu, kita dengar. Tapi kalau akidah, tambahan pula budak-budak sekarang ni, dia banyak dengar rakaman-rakaman yang pelbagai ajaran akidah yang jelas nyata terkadang akidah tu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi macam mana kita nak pastikan? Dan ni kita nak tunjuk orang kan? Kita sebagai mak ayah tunjuk pada anak kita kan? Bukan Ramadan saja ni. Tak lepas kita pada masyarakat. Tapi orang yang rajin buat amal-amal sunat ni, hak ilmu tasawuf ni tak ada ni, asyik. Bukan ilmu tasawuf tak ada, ilmu tauhid pun tak belajar, ilmu fiqh apa tu orang je. Ilmu tasawuf pun tak peduli. Hak ni amal sunat dia asyik. Tak bengah. Baca Quran dia sebulan 2 bulan khatam sekali asyik.
Dicerita pula orang membaca Al-Quran ni kelebihan dia begini. Ceritalah kelebihan membaca Al-Quran. Yang baca Al-Quran mana kau yang dapat kelebihan? Yang berakidah dengan akidah Al-Quran. Yang beramal hak zahir dengan perintah Al-Quran. Yang beramal hak batin dengan perintah Al-Quran. Inilah baca Quran yang dapat kelebihan. Tapi kalau baca Al-Quran tanpa akidah Al-Quran, tanpa menuruti perintah zahir batin Al-Quran, tanpa meninggalkan maksiat dengan zahir batin Al-Quran, Quran akan laknat kembali. Tidak ada fadilah. Tidak ada fadilah. Tak ada ni. Tapi asyik. Tauhid tak peduli, fiqh tak peduli, tasawuf tak peduli. Kerja dia Mekah je. Dia Mekah je kerja dia. Asyik. Habis belah-belah ribu pun tak rasa sayang. Sebab apa? Asyik. Tapi jalan betul ke tak? Bukan tasawuf ni. Tauhid fiqh pun tak belajar. Tapi boleh ke dia je Mekah. Sampai peringkat hak pesen ni ada hutang orang tak bayar. Ni. Hutang orang tak bayar. Hutang orang sampai masa tak bayar. Bukan kata pergi Mekah hak sunat. Pergi Mekah hak wajib tu pun dia tak berhak dah. Sebab apa? Sebab dia tak berkemampuan. Duit dia cukup. Bukan duit kamu tu. Hak orang separuh tu. Hutang kamu tak bayar lagi tu. Bukan hak kamu tu. Kamu tak berkemampuan pun lagi. Ya. Berapa sekarang ni? 15,000. Kita letaklah 15,000 sekarang ni. Berkemampuan lagi Mekah. 15,000 pun 10,000 tu hak orang. Hutang tak bayar. Berkemampuan apa? Pergi Mekah juga. Musafir dia musafir maksiat. Dia tak boleh nak jamak qasar dan perjalanan pergi Mekah. Tu hak haji wajib ya. Haji sunat pas tahun 2 tahun pergi. Pas tahun 2 tahun pergi. Hutang kan tak bayar. Tapi asyik. Ninggah gitu je lah. Ada ni. Asyik tipu daya syaitan. Bukan sebenar. Dia berzikir, naik maqam. Berzikir dia naik maqam. Tapi ilmu tauhidnya macam mana? Ilmu fiqhnya macam mana? Ilmu tasawufnya macam mana? Tak peduli. Belajar pun sikit-sikit barunya. Tak kemah molek, nak berzikir dah. Asyik dia kata, naik maqam. Tipu daya syaitan. Hak tak belajar satu, hak baru je nak belajar, baru bertatih. Fardhu ain pun tak lepas, kita berzikir dah. Cepat sampai ke Tuhan. Kamu orang belajar ni, dekat dah dengan Tuhan. Kamu berzikir sikit je, selok tapi sikit je sampai ke Tuhan lalu dah. Sedap diupang. Hak jahil, hak berzikir dengan dia tu jahil lah. Hak belajar ni diupang gitu pula. Hak jahil tu jahil, zikir juga. Hak belajar ni tak lepas fardhu ain pun lagi. Dia pergi pujuk. Mak Haji orang belajar lama dah. Mak Haji dengan Tuhan rapat dah. Tapi cuma tutup sikit je. Tutup tabir sikit je. Hijab sikit je. Mak Haji ikut kita berzikir semalam, 2 malam, seminggu, sebulan. Tabir tu akan selok lalu. Sampai ke Tuhan lalu Mak Haji. Mak Haji ni pun luar lebar hidung. Sebab kata dia rapat dengan Tuhan dah. Walau Mak Haji ni fardhu ain pun tak lepas lagi. Tauhid pun cakap cemaking laginya. Fiqh pun hara laginya. Tasawuf lagi jauh laginya. Tapi Mak Haji ni orang belajar lama. Belajar lama, ilmu tak masuk pun. Tua dah. Tak reti pun Tapi kalau Mak Haji mai duduk belajar gini, tak apa ke Tuhan dia kata. Tak apa ke Tuhan. Kena ikut dia. Pandai pula dia upah. Bila Mak Haji ni berzikir naik maqam. Tak belajar daripada tu. Ya dah. Sebab apa? Sampai ke Tuhan dah. Belajar apa lagi? Pada cermat molek sekarang ni ada golongan-golongan yang menunjuk orang, yang bawa orang, dia sendiri pun cekah cemaki. Hak bawa orang ni sampai di masyar, tahulah dia paling berat sekali akan menerima seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa orang. Dan dia kok mana sebenarnya? Jalanan dia betul ke tak betul? Tapi diumpang tadilah. Orang angkat, belajarlah mudah Mak Haji, belajarlah mudah Mak Haji. Sampai ke Tuhan kalau main sejik curah ni. Ambil dia. Cepat sampai ke Tuhan. Dia pujuk gitu pula. Orang pondok pernah kena seumpama tu. Dia pergi, di mana orang pondok satu tempat. Guru tu, awak ni, saya tengok awak bercahaya, dia kata. Dia tahu budak pondok kan. Mari pun nampak dah muka budak pondok dengan pakaiannya. Bercahaya dah awak. Awak terlindung sikit je, dia kata. Awak ikut je zikir kami. Hak pelajar pondok ni,
Oh, tu je belaka dah. Tinggal seorang je lagi. Nanti dulu. Jangan cepat-cepat gitu. Tadi dia kata kita berseri dah. Itu nak pujuk kita kata. Oh, dia kata berseri dah budak pondok sikit nak sampai ke Tuhan. Ikut dia je sampai Tuhan lalu. Dalam 4-5 orang budak pondok budak pondok fadhil beres nah. 5 orang ni seorang je. Seorang lagi hok. Nanti dulu kita tanya guru kita lah dulunya macam mana ni. Nyatalah kemudian sesak hok pok tu bau. Tapi budak pondok 5 orang ni tinggal seorang je lagi hok tahan. Nanti hok kawan-kawan nak ikut dah ni. Kan ni. Asyik ke tidak? Asyik. Tapi hok ni syariat comel dah budak pondok ni. Perjalanan zikir macam mana? Betul ke tak betul pula? Kita nak ada ilmu pula untuk menilai. Jangan duk cepat-cepat gitu. Tapi nak ceritanya, dengan semai sunat asyik, dengan puasa sunat asyik, dengan baca Quran asyik, dengan haji umrah asyik. Tapi jalanan tak tahu. Mari mana asyik itu? Itu tipu daya daripada syaitan. Itu bukan sebenar. Bayangkan pergi Mekah habis belah-belah ribu. Dok sayang. Sebab apa? Mengadap je Baitillah. Hilang segala-galanya. Tak ada. Hanya Baitillah je. Ada ni. Asyik dia ni. Tapi tauhidnya macam mana? Pekohnya macam mana? Ni tasawuf ni macam mana? Ni tasawuf ni macam mana? Ada ni. Tapi berangan-angan Tuhan terima apa semua. Ingat baiklah, kita ni orang yang menunjuk orang. Kita mak ayah bawa anak cucu, anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman. Bukan nak kitab Munyatul bukan nak kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati, membicarakan bab faraj, kemaluan. Faedah akhirat kemaluan adalah lahir anak. Maka didatangkan hadis hak 3 perkara yang tidak akan putus walaupun anak Adam meninggal. Yang ketiganya apa? Wa ilmin yuntafa'u. Orang tu kau bimbo sekali ni. Ilmu yang bermanfaat yang pertama, sedekah jariah. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah. Cuba tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia terjemah apa? Anak-anak yang beriman. Waladin solihin ay waladin mu'minin. Anak yang beriman. Nak pastikan anak cucu tu akidah macam mana. Kita yang menunjukkan, kita ajar mereka. Tapi kalau kita pun macam contoh tadi kan, ikhtiar usaha pun ahli sunnah macam mana, jabariyah macam mana, qadarah macam mana pun tak boleh nak beza. Lepas tu nak tunjuk orang macam mana, nak bawa anak cucu macam mana. Tak lepas dalam bab akidah. Puasa Ramadan pun tak ada, sembahyang waktu pun tak ada, zakat haji pun tak ada. Hak ni bicara akidah comel, pekoh comel, tapi tasawufnya tidak. Memperbanyakkan amal sunat, sembahyang sunat, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat laginya mengekalkan maksiat batin yang mewajibkan neraka. Lebih berat laginya dalam keadaan wajib neraka, dia berangan-angan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni hak lebih berat lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan demikian lagi terkadang ada kamu di dalam gopuh, istiqjal dan marah, maka kamu sangka akan dia merendahkan diri dan bersungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada kamu dalam riak semata-mata dan kamu menyangka memuji akan Allah Subhanahu wa taala atau menyuruhkan manusia kepada kebajikan, maka mengambil kamu membilang-bilang atas Allah maksiat dengan taat. Kamu kata taat dan menyangka pahala yang besar pada tempat seksa. Ni pahala besar ni, pahala besar ni, pahala besar Ramadan, seksa sebenarnya. Maka adalah kamu di dalam tipu daya yang amat besar dan lalai yang amat jahat. Maka inilah demi Allah balak yang memutuskan bagi orang yang mengerjakan amal dengan ketiada ilmu tasawuf, ilmu taat batin.
Ambil molek hak susunan ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.